Assalamualaikum, apa khabar semua netizen? Cik Man harapkan korang semua berada dalam keadaan sihat. Cik Man ambil beberapa soalan. Ajik, Waalaikumsalam. Muhammad Hisham Iskandar, Waalaikumsalam. IPRM ni apa? Badrul Saharudin. Kalau ikutkan, aku akan blok orang yang kata aku sombong. Tapi mungkin Cik Man kenal kau. Sebenarnya menuduh aku sombong tu sangat sensitif. Okey. Maktab Raja Melewah. Tak dijemput, aku tak datang lah. Cuba dijemput, kan? Cuba jemput. Waalaikumsalam dari Aceh. Betul ke dari Aceh? Salam dari Negeri Sembilan. Okey. Napok ni apa? Waalaikumsalam. Okey, Cik Man ambil satu soalan. Belajar bab babi. Bongok betul kau babi. Kau pergi explain kat sini InsyaAllah kalau dijemput Cik Man datang. Salam dari Kedah Ain Sabri. Su Muhammad Hanifah, Waalaikumsalam. Cik Man sihat, Iris, terima kasih. Betul Cik Man, saya dari Aceh. Afif, okey, apa khabar? Follow back Yusof, Bakpo, Oyak. Cik Man sombongnya. Apa ni? Oh, Kelantan. Kenapa engkau cakap Cik Man sombong? Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Aidil Zafwan. Nak menegur kawan yang susah pergi solat Jumaat ataupun pergi solat, cara nak negurnya, semayang jenazah untuk dia ataupun tegur cara biasalah. Tegur cara biasa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan dakwahlah orang-orang di sekelilingmu ke jalan Allah dengan hikmah, bijaklah tu, dan juga dengan nasihat yang baik. Satu lagi, kita tak boleh bagi hidayah ke orang. Kita boleh tolong tunjuk hidayah aja. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak mampu untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu sayang. Bahkan Allah yang berkuasa untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang dia nak. Okey? Kejap, saya tunggu orang. Ya, saya bukan baru parking, tadi dah sudah parking. Ini kena bayar. Kena bayar. Ini balance ni. Kejap. Tolong minta beliau. Ni kejap dia suruh aku bayar. Kejap. Tak nak. Cik Man nak tanya hadis pada hari Jumaat. Hadis apa pada hari Jumaat? Suami meninggal, siapa yang wajib langsaikan hutang suami? Harta peninggalan suami. Hizman Huzair. Ya, Hizman. Ya Allah, lama tak jumpa. Sama dengan si Minah seorang tu, Ida Vogu tu. Apa khabar Hiz? Sihat Hiz? Hiz doakan Cik Man. Doa orang-orang soleh ni makbul Hiz. Doa kau makbul Hiz. Kau doakan Cik Man Hiz. Aku geram betul si Naim Nazwan ni. Engkau kata kau nak live, lepas tu bila aku accept, berapa jam aku nak menunggu kau sampai Dajjal keluar ke apa? Ha?
Sampai Dajjal keluar ke apa kau nak accept? Naim Nazwan. Cik Man nak awet tak? Daripada kau nak offer aku awet, baik kau bagi aku Quran. Daripada kau bagi aku awet, baik kau bagi aku Quran. Aku ni dah tentu banyak dosa. Lagi kau nak bagi awet, baik kau bagi aku Quran. Kan? Baik kau bagi aku Quran. Baik kau bagi aku Quran. Kau faham tak? Masalah kau. Hey! Waalaikumsalam. Apa khabar, apa khabar? Alhamdulillah. Macam inilah saya juga, ya. Pio, Pio, Ya. Cik Man. Ya, ya. Tadi ni saya nak call tak angkat-angkat orang kat Suria tu. Tak tahulah dia orang kok hari ni banyak pula soalannya. Tak tahu dia orang macam mana. Apa ke nama ni? Soalan ni dia okey, tak tahulah. Okey. Cik Man, saya dah lama follow Cik Man dan saya rasa Cik Man boleh menjawab soalan saya ni lah. Cuba. Okey, dia mungkin susah sikit lah ya. Jadi saya tengok saya tengok siri Ertugrul. Tahu tak Ertugrul? Ertugrul. Tu apa tu tajuk? Dia drama bersiri Ertugrul. Dia pasal atuk kepada Osman yang buat Ottoman Empire tu. Turki. Dia pasal Turki Okey. So dia punya rungkaian dia adalah mula-mula Ottoman Empire, mula-mula Ertugrul, lepas tu Ottoman, lepas tu Sultan Mehmet. Dia punya drama siri tu lah. Dalam Sultan Mehmet tu dia ada cakap ada scene kat situ. Ketika mana Kesultanan Mehmet tu ada dalam hadis Al-Bukhari yang cubaannya di dalam itu untuk memalsukan hadis. Okey, jadi bila ada cubaan di dalam itu untuk memalsukan hadis, maksudnya kita sekarang ni macam mana? Adakah zaman sekarang ini kita berada dalam bahaya hadis-hadis yang palsu? Okey, dia macam ni. Proses periwayatan hadis daripada zaman Nabi, kemudian sahabat dia pergi transfer ke tabi'in, kemudian generasi sampai kita. Proses tu dia telah terhenti. Maknanya hadis tu telah selamat dibukukan, dikoleksikan pada zaman Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari kan selalu riwayat hadis Sahih Bukhari kan. Jadi periwayatan telah tamat dekat situ. Adapun lepas tu sanad-sanad yang selepas Bukhari itu untuk tabarruk ataupun berkat. So sekarang ni kita tak perlulah berjalan jauh, maksudnya nak mencari hadis tu sahih ke tidak. Cuma sekarang ni konsep kita menuntut ilmu, pergi ke Mesir, pergi ke Iraq, pergi dekat Madinah. Tapi walau macam mana jauh pun kita pergi dengan tok syekh mana pun, kita tetap akan merujuk kitab-kitab yang telah tersusun ni, yang telah diperakui oleh satu dunia ni. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai, Muwatta Imam Malik, Ibnu Abi Syaibah, apa semua ni. Jadi maknanya kita bukanlah pergi berguru dengan Imam Bukhari, tapi kita pergi berguru dengan orang yang faham tentang buku itu, tentang sahih diorang ni. Jadi dah selamat dah sebenarnya. Sebenarnya kalau ikutkan dah selamat lah, tak perlu risau apa-apa. Cuma yang jadi kita risau, bila zaman teknologi, ramai pengkhianat, ramai yang penyebar hadis palsu, yang tu sajalah. Dia yang jadi masalah bagi orang yang tak belajar ilmu hadis. Bagi orang-orang yang belajar ilmu hadis, dia okey. Kalau dia terima satu kenyataan, dia dapat cam benda tu. Paling-paling pun kalau dia confused, dia akan gunakan ensiklopedia ni tadilah yang Cik Man sebut, Sahih Bukhari semua tu. Tapi bagi kita orang awam ni, yang tu kena rujuk balik. Pun tak gelabah juga. Sebenarnya tak gelabah juga. Kalau kita tahu metodologi untuk mempostkan satu hadis, contohnya orang awam, dia tahu dia orang awam, so bila dia jumpa satu hadis, even dalam hadis tu letak in bracket Bukhari, dia tetap mesti ada rasa was-was. Dia akan rujuk kepada tuan guru dia. Tuan guru betul ke? Sebab kadang-kadang dalam internet banyak kenyataan yang konon-kononnya Nabi sebut, lepas tu in bracket Sahih Bukhari. Padahal tak betul pun, tak betul pun. Jadi yelah, betul lah Hiz kata tu, zaman sekarang ni zaman fitnah, memang banyak kita gelabah kalau kita tak ikut susu galu ilmu tu lah. Betul.
Betul. Apa yang jadi kalau saya kurang pasti tentang sesuatu, ada beberapa, sebab saya ni kurang sikit lah ilmu kan. Saya dulu tak adalah belajar. Dah tua-tua macam ni barulah nak belajar pasal Quran lah, belajar pasal sunnah lah apalah kan. So hadis apa semua. Jadi sekarang ni bila saya was-was tentang sesuatu, apa yang dengar tak Cik Man? Dengar? Dengar. Okay. Jadi sekarang ni bila saya Hujan. was-was tentang sesuatu, saya sekarang ni merujuk kepada Bayan Linas yang Mufti punya website page apa semua lah. Yes, salah satu one of kita punya reference Bayan Linas. Okey. Jadi soalan saya ada satu je yang saya was-was sekarang ni, iaitu pasal solat hormat waktu. Okey. Saya pergi ke sorry susah, sorry. Solat hormat waktu. Jadi saya sebab dulu ada viral pasal orang semayang tepi highway tu kan. Tepi highway apa semua kan. Lepas tu bila solat hormat waktu, lepas tu saya check lah dekat website Mufti apa semua. Memang ada keluar nama artikel apa semua tu. Tapi bagi saya, bukanlah saya nak menunjuk pandai ke apa kan. Tapi ada kat dalam artikel tu, ada satu je hadis. Dan saya ni kalau nak puaskan hati saya tanpa rasa was-was, selalunya Bayan Linas tu ada Al-Quran, petikan, lepas tu hadis, macam tu lah. So pada mata pandang Cik Man macam mana? Okey, Cik Man tak adalah kata mata pandang Cik Man. Cik Man bukan sesiapa. Cuma kita akan ambil juga daripada pendapat ulama. Okey, dia begini. Solat hormat waktu secara spesifik dan jelasnya tak ada istilah tu daripada Quran dan Sunnah. Istilah tu tak ada pun. Yang ada solat Zuhur, solat Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Kemudian solat jemaah apa semua tu lah. Solat pada waktunya. Okey? Cuma bila sesuatu benda tu tak ada jelas dan spesifik, maka sebab tu dia akan membuka kepada ruang persepsi yang pelbagai daripada para ulama. Kita contoh macam ni lah, Hiz. Arak, apa hukum minum arak? Haram. Okey, hukum minum arak haram. Dah jelas dalam Quran, hukum minum arak haram. Bila benda ni dah jelas hukum, ulama' tak akan beza pendapat. Sebab tu tak ada ulama' kata arak sunat muakkad, yang ni kata makruh, yang ni kata haram. Sebab dah jelas. Tapi solat hormat waktu ni tak ada pun dijelaskan secara spesifik, maka sebab tu ulama' berbeza pendapat. So kita menghormatilah. Baik, tu satu. Yang sebab tu yang jumpa satu dalil macam tu, itu pun tidak merujuk kepada spesifik. Yang kedua, Imam An-Nawawi. Kita ambil lah Imam Nawawi. Dia ni otai lah dalam mazhab Syafi'i lah. Okey, kita ambil Imam Nawawi. Imam Nawawi ada menyebut tentang pendapat solat hormat waktu dalam kitabnya Majmu' ataupun Syarah Muslim. Cik Man tak ingat? Dia sebut apa? Ulama' memang terbahagi kepada dua tentang solat hormat waktu. Yang pertama, maknanya kita semayang pada keadaan yang kita tak boleh semayang dalam sempurna. Contohnya jam tengah highway yang hari itulah. Walaupun ada orang keluar pergi dekat lorong kecemasan kan. Tapi maknanya kita tak menggalakkan itu sebab bahaya. Islam melarang bahaya, mengharamkan bahaya. So kita ambillah semayang dalam kereta. Dalam jam, semayang dalam kereta darurat dibenarkan, tapi kita tak boleh semayang dengan sempurna. So bila tak boleh semayang dengan sempurna, maka ulama' terpecah kepada dua. Bila kau dah tak sempurna semayang dalam kereta, bermakna kau kena kotak balik bila kau dah sampai ke destinasi. Maka yang kau semayang dalam kereta tu, itulah solat hormat waktu. Ini satu mazhab. Ini first mazhab. Yang kedua pula, dia berpendapat yang kau semayang tak sempurna, yang tak boleh rukuk, yang tak boleh wuduk, itulah semayang yang kau dapat buat. Tak adalah nak ulang-ulang. Itulah hormat waktunya. Tak adalah hormat waktu yang lain. Maksudnya tak perlu ganti ketika sampai di destinasi. Itu sahaja yang kau semayang. Semayang zuhur dalam kereta, itu sahaja zuhurnya. Tak ada zuhur yang qadha. Sebab setiap hari orang Islam hanya diwajibkan untuk semayang satu kali. Zuhur satu kali, asar dua kali. Jadi kalau kena qadha, bermakna dah semayang dalam kereta, destinasi pun semayang, ada dua kali semayang pula. So tak kena. Jadi ada dua mazhab dekat sini. Cuma sebahagian kalau Imam Nawawi sebut dalam kitab tu, yang tepatnya sekali je lah. Tak adalah istilah hormat waktu tu. Istilah hormat waktu tu tak ada. Dia setengah orang menganggap hormat waktu ni asal ada kita semayang untuk hormat waktu, tapi wajib qadha balik. Itu satu. Okey, itu satu, maknanya dia kena buat dua kali. Yang kedua ialah hormat waktu ni bukanlah solat yang selain daripada solat fardu tu. Hormat waktu ni maknanya bila dah sampai masuk waktu sesuatu solat, kita semayang kerana kita hormat waktu tu.
kalau macam tu dia berlaku pada semua solat. Macam Haze duduk kat rumah, tak ada darurat, tak ada jam. Bila dah masuk Zuhur, hormat kan? Kita orang Islam, hormat kan? Tapi kita sebagai orang Islam, hormat kita punya kewajipan. So kita boleh katakan semayang kita yang santai-santai dekat masjid, dekat rumah tu sebagai hormat waktu juga. So benda ni subjektif, Haze. Subjektif. Apabila tak ada dalil yang spesifik ataupun eksplisit. Itu saja. Cuma bagi Cik Man, kalau Haze tanya, dah semayang setakat mampu, itu sajalah semayangnya. Tak perlu qada lagi. Sebab ada satu lagi persoalan yang lain. Ada satu lagi. Kalau kau cakap semayang sekarang ni, kalau engkau memilih pendapat yang semayang dalam kereta hormat waktu, lepas tu wajib qada. Baik, kita tanya satu soalan. Yang kau semayang dalam kereta tadi sah ke tak sah? Kalau dia jawab sah, sah semayang. Apa kau nak qada kalau semayang tadi dah valid? Itu satu. Yang kedua, okey, kalau kau jawab tak sah, kalau tak sah buat apa semayang? Tunggu ajalah dekat destinasi, kan? So dia tak ada corner ke mana lah. So akhirnya satu hari hanya ada satu zuhur. Satu hari hanya ada satu subuh. Dan kita diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang setakat mana yang kita mampu. Fattakullah mastata'tum. Itu saja. Okey, last lepas tu kita bagi peluang ke orang lain, okey? Okey. Sebab bukan selalu kan kita live macam ni kan? Betul, Heza. Kepada mereka yang baru saja berhijrah, okey, berhijrah tu maksudnya kembali ke fitrah dan sebagainya dan ingin kembali solat dan sebagainya. Jadi apa yang mereka bagaimana dengan solat-solat yang terdahulu? Apa yang mereka perlu lakukan? Okey, ulama beza pendapat ada dua. Pertama, majoriti kebanyakan ulama kata wajib qada. Tetapi jangan bimbang. Bila kita pilih pendapat yang wajib qada, bukan maksud hidup kita gelabah. Ya Allah, 20,000 zuhur aku kena buat hari ni, nafas tak cukup, mampulah aku kan? Tak. Allah tahu niat kita. Kita on the way berhijrah. Kita ganti perlahan-lahan, slow-slow. Hari ni lepas satu zuhur, buat satu qada. Besok satu zuhur, satu qada. Mungkin makan masa 5-6 tahun baru selesai 1000 zuhur. Tapi let's say kita mati sebelum kita selesai qada, sesungguhnya Allah faham niat seorang hamba dan perjalanan usahanya akan menyelamatkan dia daripada neraka, insya-Allah. Itu je. Tak ada isu menakut-nakutkan. Dan pada bila-bila masa saja kita boleh qada. Nak ganti zuhur tahun lepas, boleh buat dalam waktu isyak. Sebab waktu dia memang dah tak ada. So bila-bila masa adalah waktu qada. Niat qada, bingkai, dia punya cara, teknik rakaat semua seperti biasa. Baiklah. Jadi kalau Cik Man nak tahu, ramai yang follow Cik Man ni adalah orang-orang yang berkeinginan untuk hijrah, macam tu, ataupun cuba untuk mengenali apa agama dan cuba jelah nama kita ni kadang-kadang bila kita lahir sahaja Islam, tidak semesti perlakuan kita Islam. Bukan saya nak bercakap buruk. Itulah hakikatnya zaman sekarang. Cik Man sendiri pun Cik Man pun berhijrah juga. Cuma tak adalah kita beli tudung ke ataupun apa ni scarf tu, tak adalah. Tapi Cik Man, kita semua dalam proses hijrah daripada sesuatu yang kurang elok kepada yang terbaik. Semua selagi kita bukan Nabi dan Rasul, memang kita proses hijrah. Sesiapa pun. Pada hemat Cik Man, adakah zaman kita sekarang ni adalah seperti mana zaman jahiliah sebelum turunnya Al-Quran? Dia tak. Zaman jahiliah sebelum ada sebahagian ya, sebahagian tak. Zaman jahiliah sebelum turunnya Nabi, semuanya penyembah berhala, semua bermasalah. Tapi zaman sekarang ni ada pendakwah, ada kecemerlangan Islam, ada pelajar terbaik, kemudian ada orang yang berhijrah. So kita tak adalah nak kata nak terlalu merendah diri, menghina zaman kita ni, taklah. Tapi kita berada di satu zaman yang memang akhir zaman, zaman fitnah, dan akan menghadapi fitnah yang paling dahsyat, iaitu fitnah Dajjal. Tetapi adanya individu di zaman sekarang ini, kemungkinan kita salah seorang daripada individu tu yang berusaha untuk berdakwah kepada orang lain. So ada kemanisannya lah, walaupun di sebalik tu ada dia punya keperitan dengan fitnah-fitnah yang berlaku. Bila Cik Man cakap pasal sembah berhala tu kan, adalah satu kali tu saya baca Al-Quran, terjemahannya apa semua kan, ada bercakap pasal Tauhid, ada bercakap pasal berhala, ada bercakap pasal sebenarnya dalam hati kita ni kadang-kadang berhala sembah patung tu tak adalah kan. Tak ada. Kadang-kadang kita ni sembah duit, sembah Dajjal. Yes, setuju. Benda tu yang kita kena muhasabah, tu ujian kita lah. Tapi itulah Nabi kata kita tersasar tu, Nabi ada tinggalkan Quran dengan hadis tu, maknanya
Nakal bukanlah maksudnya bila kita bertaubat tu kita jadi maksum. Bertaubat tu kewajipan kita bila kita berdosa. Tapi dia akan datang mungkin kita tergelincir and then kita ada balik kita punya apa switch utama tu lah untuk kembali tu. Okey, terima kasih Cik Man di atas masa, Cik Man. Terima kasih seronok rindu. Nanti kita plan balik dengan Minah si Ida tu. Kita Okey. jumpa mana-mana ke? Rindu korang. Doakan Cik Man. InsyaAllah. Baik, sama-sama doakan saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam His. Terima kasih His, satu legend dalam Motiviral. Dan His pun kita tengok sebagaimana His dalam proses yalah dia okey, cuma masing-masing berhijrah dan His pun ada definisi hijrahnya sendiri dan dia pun ada proses hijrahnya. Cik Man pun ada proses hijrahnya. Tapi Cik Man tak pakai tudung lah. Ya, Cik Man tak pakai tudung. Dan korang pun ada proses hijrah. Jadi doakan His, boleh ikuti YouTube His, cari Hizman Huzi dekat boleh ikuti YouTube dia. Dia sekarang ni YouTubers, kemudian masih lagi dalam pengacaraan dan program-program kebajikan. Dia memang orang kata advance daripada Cik Man dalam hal-hal kebajikan ni lah, serantau. Dan doakan untuk kita semualah, insya-Allah. Doakan untuk kita semua. Okey, cukup setakat itu yang dapat Cik Man kongsi. Terima kasih. Nanti ada ruang nanti Cik Man akan masuk live balik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.